Pernahkah anda terfikir bahawa di negara kita ini terdapat sekumpulan manusia yang akan digugurkan dari langit bagi menyempurnakan misi untuk terus mempertahankan kedaulatan Malaysia, tanah air tercinta? Keberanian, kekuatan mental dan fizikal, dedikasi, semangat dan cekap merupakan ciri-ciri yang membuatkan mereka rela dan bersedia mempertahankan kedaulatan negara meskipun terpaksa menghadapi pelbagai risiko atau mempertaruhkan nyawa. Inilah dia, penerjun-penerjun payung yang terdiri daripada para perwira, prajurit dan pranita dari pasukan atur gerak cepat 10 Brigade Para atau Parachute yang melakukan operasi melalui kaedah guguran udara atau Airborne Operations. Damai! Dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Esa. Berikrar. Akan berjuang. Dengan penuh semangat. Dan keberanian. Prajurit para. Dan rela berkorban. Demi mempertahankan. Maruah pasukan. Bangsa. Kesucian agama. Dan kedaulatan negara Malaysia. Dalam pasukan atur gerak cepat 10 Brigade Para, pelbagai kepakaran dimiliki oleh setiap anggotanya bagi menjadikan brigade berkenaan sebagai pasukan elit yang disegani. Di bawah kepimpinan Panglimanya, Brigadier Jeneral Mazlan Kasab, brigade ini sentiasa mencari pendekatan bagi memenuhi aspirasi Panglima Tentera Darat Malaysia untuk menjadikan sebuah ketumbukan tempur yang unggul, kredibel dan profesional. Antara pasukan-pasukan organik dalam brigade ini adalah 3 pasukan infanteri para, iaitu 9 Regimen Askar Melayu Diraja, 17 Regimen Askar Melayu Diraja serta 8 Regimen Ranger Diraja. Selain itu juga, ia dibantu dengan pasukan-pasukan seperti Skuadron Amor. Company Bantuan pula akan memberikan bantuan kuasa tembakan. Skuadron Semboyan yang akan menyelaraskan keperluan komunikasi dan Regimen Artileri Para yang akan memberikan bantuan tembakan dari jarak jauh. 10 Brigade Para turut dibantu oleh Company Perubatan, Company Ordnance dan Company Workshop Para. Brigade Para sebagai ketumbukan elit tentera darat diberi kepercayaan dan diamanahkan untuk memikul tanggungjawab mempertahankan keamanan dan kedaulatan negara. Bagi setiap para trooper tertanam dalam diri mereka ungkapan tiada misi terlalu sukar, tiada pengorbanan terlalu besar, tugas diutamakan. Berbanding dengan pasukan-pasukan tempur yang lain serta kepakaran yang dimiliki, 10 Brigade Para mempunyai peranan dan tugas yang penting selaras dengan dasar pertahanan negara. Dalam konteks ini, brigade ini bersedia diatur gerakkan ke kawasan konflik dengan pantas sama ada melalui darat, laut
maupun udara bagi mencegah, mereda atau memusnahkan ancaman musuh melalui tindakan yang pantas, mengambil kesempatan ke atas kelemahan musuh atau menyerang di jarak yang jauh ke dalam kawasan musuh. Antara fungsi atau tugas utama yang dipertanggungjawabkan adalah melakukan operasi lintas udara atau airborne operations, sama ada secara operasi parachut, operasi pendaratan udara taktikal, operasi mobiliti udara serta operasi amfibi. Selain itu, ia turut membantu angkatan darat yang lain dalam peperangan konvensional dan peperangan melawan insurgensi, membantu agensi-agensi kerajaan dalam tugas ketenteraman awam dan bencana alam, serta berkhidmat di bawah panji-panji Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagi membolehkan ketumbukan 10 Brigade Para menjalankan tugasnya, pelbagai kepakaran dan keistimewaan dimiliki oleh setiap lapisan anggota, seperti kebolehan melakukan pelbagai jenis operasi, mengendalikan pelbagai jenis kenderaan dan senjata, mampu diatur gerakan di dalam semua suasana, sama ada siang maupun malam, serta mampu bertahan dalam sesuatu tugas gerakan dalam jangka masa yang lama. Segala kemahiran, kepakaran, pengalaman dan pengetahuan yang ditimba melalui latihan, kursus di dalam atau dari luar negara adalah untuk membolehkan mereka menjadi prajurit para yang profesional. Namun, kepakaran tersebut bukan sahaja dimiliki oleh prajurit lelaki, tetapi juga di kalangan anggota peranita yang menjadi serikandi dalam brigade ini. Brigade Para mempunyai seramai 28 anggota wanita yang terdiri dari 2 pegawai dan 26 anggota lain-lain peringkat. Dari jumlah tersebut, seramai 22 anggota wanita mempunyai kelayakan penerjunan paling asas. 8 daripada mereka telah melanjutkan kepakaran dan mempunyai kelayakan terjun bebas. Anggota-anggota para troopers wanita sebagai para mempunyai keazaman serta keupayaan yang tidak boleh dipandang rendah. Salah seorang daripada anggota peranita yang menyerlah dalam Brigade Taufan ini adalah Sarjan Salasiah binti Yaakob, seorang pegawai tak tauliah kanan yang bertugas di bahagian bekalan kawalan kira-kira Company Ordnance 10 Brigade Para. Saya telah melakukan penerjunan bebas sebanyak 259 kali. Pada hari ini saya akan melakukan penerjunan bersama dengan penerjun-penerjun lelaki dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules dari ketinggian 8,000 kaki. Jom ikut saya. Bagi menyaksikan kehebatan penerjun bebas tentera darat melakukan pelbagai aksi penerjunan, kita akan mengikuti Sarjan Salasiah serta pegawai dan anggota-anggota 10 Brigade Para untuk melakukan penerjunan dari ketinggian 8,000 kaki. Dalam melaksanakan operasi yang diatur gerakkan melalui kaedah penerjunan statik, persiapan bermula sejak penerjun-penerjun berada di pasukan lagi. Setelah mendapat perintah bagi melaksanakan sesuatu atur gerak,
mereka akan membuat persiapan tempur yang sewajarnya. Semasa di tapak pelancar, kesemua peralatan yang dibawa dan dipasang di badan akan diperiksa dengan teliti bagi menentukan keselamatan dan mengelakkan sebarang kemalangan. Di sini juga, mereka akan ditentukan di mana mereka akan ditempatkan di dalam pesawat, lokasi serta masa mereka akan membuat penerjunan. Setelah semua persiapan lengkap, anggota akan menaiki pesawat dengan kelengkapan di badan seberat 20 kg. Sebelum mereka sampai ke zon pengguguran atau dropping zone, sekali lagi, pemeriksaan akan dilakukan oleh dispatcher atau pelepas. Kini, mereka bersedia untuk membuat penerjunan pada ketinggian 1,000 kaki dan akan mendarat di objektif di zon guguran dalam masa 40 hingga 50 saat. Sebaik mendarat, mereka akan meneruskan misi yang telah ditetapkan. Untuk melahirkan dan membolehkan seseorang prajurit para mempunyai kepakaran berkaitan penerjunan payung bukanlah sesuatu yang mudah dan mengambil masa yang singkat. Mereka haruslah melalui pelbagai kursus dan ujian, sama ada yang dikendalikan oleh markas Brigade Para itu sendiri atau pasukan luar yang diiktiraf. Antaranya adalah kursus Pegasus, iaitu kursus asas selama sebulan bagi anggota-anggota baru untuk melayakkan mereka memakai beret merun. Dalam kursus berkenaan, mereka harus melalui pelbagai ujian dan cabaran yang menguji ketahanan mental dan fizikal. Kursus-kursus lain yang ditawarkan adalah jurulatih abseiling dan penyelamat udara dan kursus rigger atau pelipat payung dan sebagainya. Bagi kursus penerjunan pula, kursus melibatkan asas payung terjun dan terjun bebas, ketua penerjunan, jurulatih payung terjun, kursus pandu udara, kursus static ram air dan jurulatih dan pelepas payung terjun. Bagi seorang anggota penerjun baru, setelah melalui pelbagai cabaran, mengikuti kursus asas payung terjun dengan sekurang-kurangnya melakukan 6 penerjunan, penganugerahan sayap berdarah merupakan saat yang sangat bermakna. Sematan lencana payung dan tumbukan dari Panglima 10 Brigade Para adalah pengiktirafan menandakan mereka kini adalah seorang penerjun statik yang layak. Brigade Para aturkan cepat, pantang menentang musuh negara, tidak mengira ribut dan taufan, dari udara datang melawan. Beri merun kebanggaan kami, lambang kegagahan wira sejati, sayap di dada sebagai bukti, tidak pantas tukan kata kami. Brigade Para rela berkorban, tiada misi terlalu sukar, tiada pengorbanan terlalu besar, tetap tugas diutamakan. Tiada pengorbanan terlalu besar, tetap tugas diutamakan. Bagi mengekalkan taraf fizikal dan mental yang tinggi pada sebilang masa, pelbagai latihan fizikal dijalankan sama ada ketika di dalam pasukan maupun ketika di medan. Selain itu, Brigade Para juga terkenal dengan satu pertandingan lasak yang dikenali sebagai Para Challenge. Dalam pertandingan ini,
anggota dan kumpulan yang mengambil bahagian akan diuji sama ada dari aspek fizikal dan mental. Selain menjalani latihan, bagi membolehkan brigade elit ini menjadi sebuah pasukan yang dapat diatur gerakkan dalam pelbagai keadaan dan suasana, mereka juga tidak ketinggalan membantu pasukan sahabat yang lain menjalankan tugas gerakan di perbatasan negara. Penglibatan mereka dalam ops pasir di sekitar pantai dan kepulauan di perairan Sabah merupakan satu amanah bagi menentukan anasir-anasir yang mampu mengancam keselamatan negara tidak dapat memasuki negara ini dengan kaedah yang salah dan tidak mematuhi undang-undang. Anggota-anggota Brigade Para bukan sahaja pakar dalam melakukan penerjunan pada waktu siang, tetapi juga mereka adalah penerjun yang cekap pada waktu malam. Keupayaan yang dimiliki adalah hasil dari latihan yang berterusan. Pengalaman yang ditimba dari pelbagai operasi merupakan aset yang menjadikan anggota Para ini seorang anggota tentera yang istimewa. Sebagai ketumbukan tentera darat yang melakukan sebarang tindakan dengan pantas dan agresif demi kepentingan rakyat dan negara, brigade ini mendapat julukan Brigade Taufan atau Tornado selaras dengan ciri-ciri istimewa yang dikaitkan dengan falsafah pasukan atur gerak cepat. Semua perkara berkaitan istiadat, budaya dan kehidupan regimental tetap menjadi landasan yang menjadikan 10 Brigade Para sebuah pasukan yang menghargai esprit de corps atau setia kawan, keberanian dan kecekapan bertindak sebagai wadah perjuangan. Bagi menghargai mereka yang banyak memberikan sokongan terhadap perjuangan dan pengorbanan prajurit Para, brigade ini juga turut menganugerahkan sayap penerjunan terhormat kepada mereka yang layak menerimanya. Antara penerima sayap kehormat adalah Seriban Kebaginda Yang di-Pertuan Agong sebagai pemerintah tertinggi Angkatan Tentera Malaysia. Menteri Pertahanan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Haji Abdul Razak dan beberapa pembesar serta kenamaan yang lain. Bagi melengkapkan brigade ini agar dapat melaksanakan tugas sebagaimana moto gerak pantas, pelbagai peralatan yang canggih dan berkeupayaan tinggi dibekalkan. Antaranya adalah pelbagai jenis senjata persendirian, senjata bantuan di peringkat company, batalion maupun brigade, kenderaan lasak dan kenderaan pelbagai guna, supercat, jeep G-Wagon, motosikal scrambler, payung-payung yang mempunyai keupayaan dan kebolehan tinggi dan sebagainya. Menganggotai pasukan Para merupakan suatu keistimewaan kepada anggota tentera darat kerana selain dari menjadi tunggak kepada pertahanan dan kedaulatan negara, mereka juga berpeluang berinteraksi dengan anggota payung terjun dari negara asing. Peluang-peluang pendidikan juga terbuka kepada anggota yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Pada masa ini, ramai di antara pegawai dan anggota yang menganggotai brigade ini berpeluang mengikuti skim pengajian menerusi beberapa skim yang ditawarkan oleh Angkatan Tentera Malaysia.
ia menggempur. Musuh digempur dari bertahun, sanggup berjuang walaupun terkubur. Hei, gigit parah, gelaran kami heboh parah. Hei, beri menun, kemegahan kami sayap pidana sebagai bukti. Saya telah banyak kali melakukan penerjunan pertunjukan di merata-rata tempat di seluruh Malaysia, dan yang tidak boleh saya lupakan ketika melakukan penerjunan sempena Hari Keputeraan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, di mana pada masa itu saya melakukan penerjunan pada waktu malam. Pada masa tersebut saya telah mendarat betul-betul di hadapan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan dalam Stadium Kota Baru. Itulah yang membuatkan saya bertambah minat untuk melakukan penerjunan. Pasukan Para Tentera Darat Malaysia merupakan sebuah pasukan elit yang setanding dengan pasukan elit dan payung terjun di beberapa negara asing yang maju. Pengiktirafan sewajarnya haruslah terus diberikan kepada mereka sejajar dengan pengorbanan yang dicurahkan, keupayaan yang dimiliki, tugas dan peranan yang dimainkan bagi memikul tanggungjawab sebagai payung keselamatan negara. Semangat setiakawan yang tersemai di sanubari, perasaan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap negara, dan etika kerja yang profesional meyakinkan kita bahawa prajurit para adalah anggota tentera darat yang sedia berkorban demi kesejahteraan rakyat dan kedaulatan negara. Biarkan tempur perang hebat!